Bahagian A. Soalan 1. Apakah konsep binaan di alam Melayu? Konsep rumah-rumah tradisional ini adalah sangat unik kerana ia mewakili setiap pecahan etnik alam Melayu yang terdapat di gugusan kepulauan ini. Namun, sifat fizikal yang dibina menggunakan bahan binaan ringan dari sumber setempat seperti kayu kayan, buloh, rotan, mengkuang, daun nipah dan sebagainya tidak memungkinkan rumah-rumah ini wujud sehingga ribuan tahun lamanya. Konsep pertukangannya disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kesenian pertukangannya juga disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga kini, jejak rumah-rumah tradisional ini masih dapat dilihat dan dikesan di seluruh Nusantara sama ada secara fizikal ataupun yang telah menjadi sebahagian artifak sejarah yang didokumentasikan oleh pelbagai organisasi kerajaan atau swasta dan badan-badan warisan. Seterusnya, warisan seni bina sesuatu kaum atau bangsa merupakan intipati kemajuan teknologi, ketinggian nilai seni serta acuan corak budaya kehidupan. Seni bina warisan Melayu secara amnya adalah vernacular tradition yang membawa maksud kedaerahan atau asli. Seni bina warisan Melayu dibangunkan berdasarkan kepada pengisian nilai tempatan, bahan binaan tempatan, cuaca, persekitaran, kaedah binaan serta amalan seharian, budaya dan keagamaan. Selain itu, jenis binaan warisan Melayu juga menggambarkan corak kehidupan dan budaya masyarakat penghuninya. Seni bina warisan Melayu juga banyak bergantung secara langsung ke atas alam semula jadi dalam penggunaan bahan binaannya dan pengetahuan yang tinggi ke atas keseimbangan ekologi. Soalan nombor 2. Mengapakah seni bina warisan Melayu masih lagi bertahan sehingga kini? Seni bina warisan Melayu masih lagi bertahan sehingga kini kerana rumah Melayu tradisional mempunyai banyak keistimewaan yang belum tentu terdapat pada rumah moden pada masa kini. Masyarakat Melayu yang terkenal dengan sifat kreatif telah membina rumah Melayu dengan mengkaitkan reka bentuk seni bina dengan faktor alam sekitar. Halaman rumah dipenuhi dengan tanaman seperti pokok kelapa, pokok serai, pokok kunyit serta beberapa jenis tanaman lain yang memberi sumber makanan kepada penghuni, memberi sesuatu panorama yang menarik pada rumah Melayu tradisional. Ruang dalaman rumah dipisahkan dengan beberapa bahagian mengikut keperluan dan kepenggunaannya serta menitik beratkan agama dalam susun atur ruang tersebut. Seperti rumah ibu, terdapat tempat melayan tetamu lelaki dan ruang tengah untuk tetamu perempuan. Hiasan pada setiap rumah Melayu tradisional pula banyak melambangkan identiti rumah itu sendiri. Seni ukiran yang menarik yang diilhamkan dari motif flora menggambarkan rumah Melayu tradisional ini tidak dapat dipisahkan dengan alam. Bukan itu sahaja, kesenian seni bina warisan Melayu dapat
dapat diadaptasi terhadap iklim setempat kerana struktur rumah tradisional Melayu mempunyai 3 komponen utama iaitu lantai tinggi, dinding dan bukaan serta bumbung cerun bertingkat. Keunikan rumah tradisional adalah ianya menggunakan lantai tinggi bertiang. Inilah ciri utama binaan tradisional yang memberi manfaat kepada penghuni bagi mengekalkan keselesaan terma dalaman dan keselamatan daripada bahaya binatang buas dan berbisa. Bahagian B. Soalan 1. Adakah komuniti setempat memainkan peranan penting dalam mengekalkan bangunan-bangunan warisan? Bangunan warisan merupakan salah satu nilai kebudayaan yang melambangkan identiti sesebuah bangsa. Usaha untuk memelihara dan memelihara bangunan bersejarah daripada ancaman kemusnahan perlu dilakukan secara komprehensif dan komited oleh semua pihak termasuk komuniti setempat. Hal ini kerana komuniti setempat merupakan pihak yang paling hampir untuk dirujuk dalam usaha melindungi aset warisan daripada ancaman kepupusan. Hal ini kerana komuniti setempat adalah kelompok paling hampir dengan produk warisan, sama ada warisan berbentuk ketara maupun tidak ketara. Komuniti setempat juga adalah kelompok yang berpeluang merasai dan menyaksikan perubahan yang berlaku ke atas produk-produk warisan di kawasan mereka. Komuniti setempat adalah identiti penting untuk dilibatkan dalam projek pemeliharaan dan pemeliharaan sesebuah kawasan bersejarah bagi kesan jangka masa yang panjang. Penglibatan komuniti setempat didapati memainkan peranan penting dalam proses pemeliharaan bangunan bersejarah di kawasan tertentu. Ini kerana penglibatan komuniti setempat dalam pembangunan fizikal dilihat berpotensi untuk memelihara keunikan atau warisan di kawasan tertentu. Selain itu, penglibatan komuniti setempat dalam pemeliharaan bangunan warisan juga didapati berpotensi melestarikan warisan ketara dan dalam masa yang sama dapat menyumbang kepada perkembangan ekonomi setempat menerusi pelancongan warisan. Tujuan adalah bagi memastikan kewujudan komuniti ini bersatu padu dan kekal relevan dengan arus pembangunan negara di samping mengekalkan budaya dan tradisinya. Seterusnya, secara tidak langsung, penglibatan komuniti setempat dalam pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah dapat dilihat sedikit sebanyak membantu kerajaan bagi melonjakkan lagi pelancongan warisan di Malaysia. Soalan nombor 2. Sejauh manakah bangunan-bangunan warisan menyumbang kepada pembentukan identiti bagi sesebuah bandar atau tempat? Kita semua tahu bahawa kepentingan bangunan bersejarah di Malaysia adalah demi menjaga setiap sejarah dan tinggalan sejarah dahulu kala untuk tatapan dan coretan anak muda pada masa hadapan. Ini merupakan peninggalan berharga zaman dahulu kala. Bangunan bersejarah ini mempunyai nilai kesenian dan nilai budaya yang tersendiri jika dilihat dengan teliti pada bangunan-bangunan ini. Bangunan bersejarah ini juga dapat merakamkan sejarah penting negara dan mencirikan identiti negara. Oleh hal yang demikian,
pemeliharaan dan pemeliharaan bangunan bersejarah sangatlah penting di negara kita. Seterusnya, bangunan bersejarah ini mampu menarik minat pelancong untuk berkunjung kerana nilai ekonominya. Ini berikutan kerana tempat-tempat bangunan bersejarah dan peninggalannya sudah pasti akan menjadi tarikan tumpuan para pelancong luar dan juga dalam negara. Melalui langkah ini, industri pelancongan akan semakin berkembang dan seterusnya meningkatkan pengaliran wang asing masuk ke dalam negara. Ekonomi negara juga akan semakin meningkat naik dan pasaran global dapat kita tembusi. Sebagai contoh, stesen kereta api di Kuala Lumpur dan kubu Cornwallis di Pulau Pinang dan kubu Formosa di Melaka. Bangunan-bangunan bersejarah seperti inilah dapat menarik tumpuan pelancong untuk menyaksikan sendiri keunikan dan keindahan bangunan tersebut. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah merasa bangga dengan bangunan lama bersejarah di negara kita dan usahlah kita hanya memandang sebelah mata terhadap peninggalan bangunan ini. Di samping itu, nilai estetika dan nilai-nilai seni budaya boleh diperolehi menerusi bangunan bersejarah ini. Seni bina yang penuh dengan kehalusan dan keindahan yang bercorakkan warisan budaya bangsa nenek moyang akan dapat dilihat. Jika kita lihat dengan teliti, contoh terdekat dan paling rapat yang boleh diambil adalah ukiran kayu pada dinding kayu rumah-rumah Melayu tradisional seperti rumah Minangkabau, rumah tiang 12 Kelantan, rumah limas dan lain-lain lagi. Sebahagian besar rumah tradisional ini dipengaruhi oleh orang asing yang menjajah di sesuatu kawasan atau negeri tersebut. Kesimpulannya, bangunan bersejarah di Malaysia ini merupakan sebahagian besar daripada sejarah negara kita. Sebenarnya, bangunan bersejarah yang dibina ini tiada tolok bandingnya dengan bangunan-bangunan baru yang ada sekarang kerana nilai sejarah dan estetikanya yang tiada ganti. Bangunan-bangunan sebegini hendaklah dipelihara daripada pencerobohan dan kerosakan agar generasi muda akan datang dapat menghayati dan mengambil pengajaran daripada sejarah yang lalu. Akhir kata, jagalah kepentingan bangunan bersejarah di Malaysia supaya kelak anak-anak muda tidak lupa akan sejarah asal negara kita pada zaman dahulu kala.